Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira Imla binti Syazali dengan nombor matrik 01DDT19F1018 akan membincangkan mengenai the goal of security policy and identify the structure of security policy. Dan yang pertama adalah identify the goal of security policy. Semua sedia maklum bahawa the goal of security policy ini adalah suatu dasar keselamatan untuk menterjemah, menjelaskan dan menyampaikan kepada kedudukan pengurusan mengenai security policy. Maka, terdapat beberapa matlamat dasar keselamatan ini, antaranya ialah: yang pertama, confidentiality ataupun kerahsiaan. Confidentiality ini adalah merujuk kepada mengehadkan pendedahan dan akses maklumat kepada orang yang tertentu sahaja serta menghalang orang yang tidak bertanggungjawab daripada mengakses maklumat yang sedia ada. Oleh itu, confidentiality ini terbahagi kepada dua kaedah untuk menjaga kerahsiaan maklumat, dan yang pertama adalah kaedah encryption. Encryption ini adalah suatu kaedah penukaran data yang biasa digunakan kepada ciphertext yang sukar untuk difahami oleh orang lain. Dengan adanya ciphertext ini, orang yang tertentu sahaja dapat mengakses dan memahami isi kandungan data yang sedia ada. Sebaliknya, boleh mengelirukan orang yang tidak bertanggungjawab daripada memahami isi kandungan data tersebut. Kaedah yang kedua pula adalah dengan access control. Dengan kaedah ini, orang yang diberi kuasa dan yang tertentu sahaja dapat mengakses maklumat. Hal ini kerana akses kontrol dengan penetapan kata laluan oleh orang yang diberi kuasa sahaja boleh mengakses maklumat. Sekiranya orang lain ingin melihat maklumat, mereka juga perlulah menggunakan kata laluan yang telah ditetapkan untuk mengakses maklumat tersebut. Justru, melalui kedua-dua kaedah ini, confidentiality maklumat dapat dijaga dan dikawal di dalam sesebuah syarikat dan organisasi. The goal of security policy yang kedua pula adalah integrity. Integriti ini merupakan suatu konsep keselamatan yang memerlukan pemeliharaan data secara konsisten dari semasa ke semasa. Oleh itu, dengan kaedah hashing, pemeliharaan data dapat dijalankan. Hashing yang bermaksud penukaran data supaya lebih sukar difahami dan boleh mengelirukan orang yang tidak bertanggungjawab. Justru, dengan adanya kaedah hashing ini, data dapat dikekalkan tanpa sebarang perubahan dibuat apabila seseorang sedang mengakses maklumat. Seterusnya adalah identify the structure of security policy. Di dalam structure security policy ini, kita perlu tahu framework dia bagaimana cara untuk kita create sesuatu polisi itu. Oleh itu, kita perlu tahu beberapa komponen ini sebelum meng-create sesuatu security policy. Komponen yang pertama adalah a statement of the issue that policy addresses. Yang kedua, a statement about the position on the policy. Yang ketiga, how to policy applies in the environment. Yang keempat, the roles and responsibilities of those affected by the policy. Yang kelima, what level of compliance to the policy is necessary. Dan yang terakhir, what action, activities and processes are allowed and which are not. Justru, berdasarkan komponen tersebut, kita perlulah melakukan 8 elemen di dalam framework ini untuk meng-create sesuatu struktur security policy dengan jayanya. Elemen yang pertama adalah purpose, yang kedua audience, yang ketiga information security objective, yang keempat authority and access control policy, yang kelima data classification, yang keenam data support and operation, yang ketujuh security awareness and behavior, dan yang terakhir adalah responsibilities, rights and duties of personnel. Sekiranya ke-8 elemen framework ini ada di dalam structure security policy, sudah pasti sesebuah security policy yang dibina dapat mencegah setiap ancaman dengan jaya. Nur Hidayah binti Samsul Bahari. My matric card number is 01DDT 19F1205. Identify the standard, guideline and procedure of security policy. Okey, yang pertama adalah kami harus
kami harus gunakan standard. Standard merupakan adalah syarat yang ditetapkan secara formal berkaitan dengan proses, tindakan dan konfigurasi. Standard adalah syarat yang terbatas dan dapat diukur untuk memenuhi objektif kawalan polisi yang digunakan sebagai pemancu security access. Yang kedua, kami gunakan guideline kerana guideline merupakan garis panduan yang membolehkan users menerapkan budi bicara atau kelonggaran dalam taksiran. Guideline juga dikenali sebagai amalan yang diakui industri ataupun norma budaya dalam setiap organisasi. Guideline dapat meningkatkan standard dan boleh juga menerangkan produk tertentu, konfigurasi atau untuk secure sesuatu sistem. Dan seterusnya kami gunakan prosedur. Prosedur adalah kaedah formal untuk melakukan berdasarkan arahan yang dilakukan dalam urutan dan cara tertentu. Prosedur juga menerangkan penggunaan standard dan guideline untuk melaksanakan tindakan balas yang menyokong polisi. Prosedur menjadi prosedur terakhir dalam polisi. Dia antara yang guideline, standard dan prosedur adalah yang terakhir digabung. Kesimpulannya adalah polisi, standard, guideline dan prosedur adalah high level statement of management yang menetapkan keperluan untuk membimbing keputusan dan mencapai hasil yang rasional. Explain the role and responsibility integrated within security policy. Okey, di sini saya akan menerangkan cara role and responsibility, jawatan dan peranan yang jawatan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan lah. Okey, yang pertama adalah Board of Director Audit Committee. Jawatan ini merupakan jawatan yang paling tinggi dan mempunyai tanggungjawab yang paling besar. Antara tanggungjawabnya ialah berunding dengan pemimpin dan memahami misi dan risiko. Selain itu, dia memberi panduan kepada orang bawahan. So, dia kena mengajar orang-orang bawahan. So, dia yang menanggung risiko. Dia jawatan yang paling tinggi. Yang seterusnya adalah Executive Leadership. Tanggungjawab dia adalah mengurus perbelanjaraan modal dan keselamatan maklumat. Selain itu, dia menjaga komunikasi dan menyelaraskan dasar keselamatan. Yang seterusnya adalah peranan jawatan sebagai sistem owner, role sebagai sistem owner, dan dia punya tanggungjawab. Tanggungjawab dia adalah mengurus rahsia dan integriti sistem maklumat. Yang seterusnya mengembangkan dan melaksanakan proses untuk mengurus akses ke sistem informasi dan menyelenggarakan komunikasi sistem. Yang terakhir adalah internal audit. Internal audit dia punya tanggungjawab adalah melakukan audit sampel untuk memastikan kepatuhan terhadap polisi keselamatan maklumat dalam dan berusaha mengurangkan risiko, dan dia punya tanggungjawab adalah menjaga audit. Kesimpulannya adalah peranan merupakan sesuatu yang diperlukan dalam sesebuah organisasi untuk memberikan tanggungjawab yang jelas dan pemahaman tentang bagaimana perlindungan maklumat harus ataupun dapat dicapai. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Atira binti Abdul Qadir. Nombor pendaftaran 01 DDT 19F1047. Okay, untuk soalan nombor 5 ialah identify the concept of security awareness and how to achieve security awareness through education and training. Okay,
the concept of security awareness ialah security awareness ni ialah pengetahuan dan sikap yang dimiliki oleh organisasi mengenai pelindungan fizikal, maklumat dan aset organisasi. Banyak organisasi memulakan training dan education security awareness. How to achieve security awareness through education and training. Okay, first ialah instill the concept that security belongs to everyone. Okay, memberi education kepada organisasi pentingnya security. Kerana banyak organisasi berpendapat bahawa security department sahaja yang bertanggungjawab terhadap security. Okay, setiap orang haruslah mempunyai security supaya dapat mengelakkan daripada ancaman-ancaman yang bahaya seperti virus, malware dan sebagainya. Yang kedua ialah make security fun and engaging. Ramai yang mengaitkan security dengan training membosankan. Untuk mengukuhkan security culture, bangunlah dengan keseronokan dan pelibatan dalam semua bahagian proses. Pastikan bahawa pembentangan PowerPoint itu tidak membosankan. Untuk memulakan pertemuan, biasanya aktiviti yang dilakukan adalah permainan remeh keselamatan dengan kategori keselamatan. Ini akan membuatkan lebih seronok dan memahami tentang security. Untuk soalan nombor 6 ialah explain how to respond to a security breach. Okay, kat sini ada 5 step, iaitu step pertama ialah don't panic, assemble a task force, iaitu pemikiran yang jelas dan tindakan pantas untuk mengurangkan kerosakan. Dan yang kedua ialah ketua harus melaporkan direct report kepada pihak atasan sehingga keputusan dapat dibuat dengan cepat. Untuk step yang kedua ialah containment, iaitu reset password dan menukar akaun lain yang menggunakan password yang sama. Yang kedua ialah install patches dan yang ketiga ialah disablekan network access dengan komputer yang dikenakan virus dan blok semua akaun pengguna yang terlibat. Untuk step ketiga ialah access the extent and severity of the breach, iaitu mengenal pasti siapa dan apa yang terjejas. Tidak mungkin akan tahu semuanya, jadi buat sekadar anggaran. Untuk step 4 ialah notification, iaitu pihak ketiga perlu diberitahu. Contoh dia, jika maklumat kewangan dikompromikan, anda harus memaklumkan kepada institusi kewangan supaya mereka dapat melihat transaksi yang mencurigakan. Dan yang kedua ialah jika maklumat peribadi dicuri, perlu dilaporkan kepada Pesuruhjaya Privasi supaya mereka boleh menangani masalah ketika timbul. Untuk step yang kelima ialah action to prevent future breaches, iaitu pencegahan adalah langkah terakhir dengan melakukan audit pasca pelanggaran secara menyeluruh untuk menentukan sama ada security practice anda dapat ditingkatkan ataupun tidak. Assalamualaikum, saya Aimah Zurabidiwazi dan saya akan menerangkan soalan nombor 7, iaitu apply at least one security incident response tool for security testing. Sedikit sebanyak tentang incident response ni ialah ia membolehkan untuk mengestan dengan pantas address subject attack, malware, eksploitasi dan internal external ancaman security. Jadi tools ini selalunya digunakan bersama security yang sering kita pakai seperti antivirus dan firewall untuk kita menganalisis, memberitahuan keberadaan ancaman dan juga ia akan membantu dalam stokan attack. Jadi untuk melakukan ini semua, incident response tool dia akan mengambil beberapa maklumat dari sistem seperti log, endpoint device, pengesahan dan juga identify sistem dan juga area yang mencurigakan lah, dan pelbagai lain lagi ancaman yang menjadi punca penyebab tersebut. Jadi security team ini akan menggunakan tools yang berbeza mengikut kesesuaian tempat dan juga infrastruktur, endpoint, network, asset dan juga user dan juga sebagainya. Jadi sebuah response ini menggunakan pakai 3A, iaitu evaluation yang akan detect semua sistem, dan kedua attribution yang kami faham dari mana attack tu datang, dan awareness iaitu dia akan educated dan juga aware dengan punca yang berlaku. Jadi untuk tools kami mencadangkan IBM Curadism sebab dia sangat komplit dengan pelbagai benda. Dia akan menganalisis untuk mengesan attack dengan mengambil pelbagai data dari asset, user, network, cloud dan endpoint data. Dan dia juga mempunyai advanced analytic untuk mengesan dan juga mencari bagi memastikan sistem security dia ditest dengan baik lah. Jadi dia ada pelbagai function dia
Contohnya ialah dia bagus dalam filter dan mengeluarkan result yang kita boleh faham, dan juga dia ada advance dalam mengesan tweet, dan juga dia ada net flow analysis. Dia cepat dalam analisis bug data, dan seterusnya dia mencipta dan menghapuskan data yang hilang, dan dia juga akan mengesan hidden trick dan juga mempunyai user punya analisis dah, atau user punya data. Jadi IBM Curator SIM ni dia menggunakan salah satu 3A incident response, iaitu animation, mengesan, dan attribution ialah menyelesaikan, dan awareness iaitu memberi kesedaran kepada user. Jadi ini merupakan contoh IBM Curator SIM. Okey, kat sini ini merupakan contoh log analysis log management SIM. Jadi fungsi dekat sini dia akan mengeluarkan satu log analysis dan apa yang berlaku kepada network. Jadi dia akan bagi senarai macam ni supaya kita mudah fahamilah. Okey, yang kedua dia ada net flow analyzer. Okey, yang ni fungsi dia akan mencari trafik yang sesuai lah, supaya kita boleh track aktiviti dan kita juga boleh mendapatkan IP yang sesuai, dan dia akan memberikan maklumat perbualan yang dilakukan melalui network. Seterusnya ialah availability monitoring. Dia fungsi dia untuk memastikan tiada sistem yang down. Dengan monitor tempat yang selalunya aplikasi atau servis ni ia akan berada dalam masalah ketika dia proses. Jadi kita akan pakai tempat tu, kita akan monitor supaya monitor ni lagi senang kita detect masalah yang berlaku daripada mana. Okey, seterusnya ialah interaction detection system, IDS, network dan host base. Okey, jadi fungsi dia akan monitor server dan network activity in real time, dan dia akan menggunakan tanda-tanda attack atau baseline untuk mengecam masalah dan alert bila ada berlaku suspicious activity yang berlaku pada server, iaitu IDS, dan juga network NIDS. Next ialah vulnerability scanner. Vulnerability scanner dia akan mengesan area yang berisiko dan membantu untuk akses ke semua attack area organisasi lah. Jadi dia akan membuat pula task supaya boleh dilakukan di tempat yang sesuai. Yang terakhir ialah web proxy. Yang ni merupakan control access sebuah website dan log masuk yang connected dengan vital. Maksudnya modern threat dalam HTTP boleh dikesan dari segi forensik dan juga threat tracking dengan sendirilah, sebab dia tidak menggunakan pakai IP address pun untuk kita mengesan sesuatu threat tersebut. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.